Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ni kita dapat sama-sama berhimpun dalam rumah Allah untuk kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan dalam masa yang sama Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefahaman dalam agama, keampunan atas segala dosa-dosa kita serta belas kasihan Allah dekat akhirat kelak nanti insya-Allah. Jadi kita lebih kurang dalam hampir 40 hari kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan untuk kita beribadah. Kenapa kita ni nak beribadah kepada Allah? Antara tujuan-tujuan dalam ibadah ni, antaranya tujuan dia ibadah ni, maksud dia kalau unta yang jinak ni dipanggil sebagai ba'irun mu'abbadun. Ba'irun mu'abbadun. Abd, ibadah. Al-ba'iru ataupun ba'irun mu'abbadun, iaitu unta yang jinak. Bila kita nampak, kita rasa, kita tahu bahawa ibadah ni bukan semata-mata kita tunduk bangun, kita tahan diri daripada menjauhkan diri daripada tak buat perkara-perkara yang batalkan puasa, mengeluarkan zakat, haji, bukan semata-mata tu. Tapi tujuan kita beribadah antaranya kita tengok, kalau maksud ba'irun mu'abbadun ni maksudnya unta yang jinak. Maknanya kalau tuan-tuan naik, dia takkan lari-lari. Kalau tuan-tuan selagi mana tuan-tuan ketuk dia, selagi itulah dia akan jalan. Tak pernah pun unta ni nanya pada tuan dia, nak pergi sejauh mana ni? Sekilo ke? Kalau sekilo aku nak. Kalau 3 kilo aku tak nak. Tapi unta ni selalu jalan dekat dengan beratus kilo dia boleh pergi. Tapi dia akan ikut sahaja apa sahaja yang tuan dia kata. Walaupun benda tu kalau kita mikir, unta jalan kaki daripada Mekah ke Yaman, jalan kaki jauhnya. Daripada sampai ke Rom, pernah juga unta jalan kaki sampai ke Rom. Dia akan ikut saja apa yang tuan dia kata, sebab unta ni dia jinak. Inilah. Jadi macam tu juga dengan kita. Bila mana kita ni sentiasa beribadah kepada Allah, automatik kita akan jadi jinak. Kalau contoh datang bulan bulan Ramadan nanti, yang mana kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sebelum ni RM7, lepas tu keluar pula kenyataan bahawa naik RM8, keluarga kita makin ramai. Lepas tu keluar pula kenyataan bagi yang makan beras harga sekian-sekian, beras nasional, bayar RM7. Kalau makan beras yang mahal sikit, kena bayar RM14. Kalau makan beras yang mahal lagi, kena bayar RM21. Ikut sahaja, jinuknya kita. Jinuk. Itulah tujuan kita beribadah, sebab kita nak jadi jinak. Kalau orang kata kena bayar zakat mengikut kepada harga emas. Harga emas 85 gram emas kena bayar zakat. Kalau kita punya dah sampai nisab zakat, kita bayar. Banyak mana pun kita bayar. Sebab apa? Kita orang yang jinak. Jadi orang yang hamba Allah ni, yang beribadah kepada Allah, tujuan dia adalah untuk kita menjinakkan diri kita dengan Allah. Apa sahaja perintah yang datang daripada Allah, kita takkan tepih, kita akan terima bulat-bulat. Seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat-sangat jinak. Sangat-sangat jinak. Bila Nabi kata Isra' Mi'raj, dia kata iya, percaya.
Tanpa kata, pelik ni. Jauh gitu. Kita rasa-rasanya, kita kalau hidup pada zaman Nabi, kita dekat mana? Adakah kita dalam kalangan Abu Bakar Siddiq ataupun kita daripada kalangan orang-orang yang menafikan? Ngaruk ni. Macam mana kau boleh pergi, orang yang perjalanan pergi balik dekat dengan berbulan-bulan, lebih sebulan, tapi kau pergi dalam masa satu malam, mengarut. Memang satu perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu bukan satu perjalanan yang logik. Satu perjalanan yang tak logik. Kalau contohlah saya katalah, tadi saya tiba-tiba ayah cik call. Pukul 7 ayah cik call tadi kan. 7 minit lebih kurang. Saya kata saya berada dekat Kuala Terengganu ni. Dah ke ustaz? Dah. Rasa-rasanya tuan-tuan percaya tak? Percaya tak? Tak percaya kan? Lepas tu macam mana tuan-tuan boleh percaya Isra' Mi'raj tu? Katalah, kalau kita hidup pada zaman Nabi, tak tahulah kita dekat belah mana. Kalau saya kata, itu bukannya saya berada dekat Indon. Kalau berada dekat Indon pun naik flight sampai dekat Kuantan 2 jam, 3 jam juga. Nak naik lagi dengan dengan nak naik teksi lagi sampai sini dekat dengan 2 jam juga, sejam lebih. Bayangkan, macam mana Abu Bakar Siddiq boleh terima kenyataan tu, sedangkan kenderaan yang paling pantas sekali pada masa tu kudanya. Kudanya kenderaan pantas, tapi sepatah-patah kuda pun sebulan lebih juga perjalanan. Tapi macam mana dia boleh percaya? Sebab dia jinak. Percaya saja. Apa saja yang keluar daripada mulut Nabi, dia akan percaya belaka sebab dia jinak. Apa sahaja. Jadi kalau kita ni hidup pada zaman Nabi, tak tahulah kita kat mana. Kalau saya kata, bukan nak kata saya Nabi, tak pun. Tapi katanya, susah untuk tuan-tuan dan puan-puan nak percaya saya. Kalau tadi pukul 7 minit, ayah cik call saya tadi tu, saya kata saya berada dekat Kuala Terengganu. Bukannya Masjid Aqsa tu. Kuala Terengganu je. Lebih kurang dalam 200 kilo. Tak baru 200 kan? 100 lebih kan? 100 lebih kilo je. Bukan jauh sangat. Tapi kalau saya kata, saya daripada Kuala Terengganu, nak mari sini, ikut highway macam mana sekalipun, tak ada orang boleh percaya kalau pukul 7 minit call, saya bertolak tadi dekat dengan pukul 7.20. Sampai sini dekat dengan pukul 7.40. Sampai sini pukul 7.40. Itu baru dekat dekat Bukit Geliga tu. Kalau dekat Kuala Terengganu tu tak tahulah. Sebab itulah iman ni dia bukan semata-mata kita belajar dekat sekolah, belajar iman tu ada berapa? Rukun iman ada 6. Tapi iman ni sesuatu yang kita lahirkan. Dia lahir sendiri bila mana kita jinak dengan Allah. Itulah tujuan kita beribadah. Macam tu juga zaman Nabi Allah Musa AS. Kalau kita berada pada zaman Nabi Allah Musa AS, Nabi Allah Musa AS seorang pengembala, jaga binatang je dia. Dan dia nak melawan seorang raja. Kalaulah saya kata dekat sinilah, contoh, ada seorang pokcik tua, mari dengan pakai jubah, serban, bawa kambing, bawa tongkat satu. Dia kata, kemas-kemas sikit ni, tempat ni masa tu bulan 6 lah. Cogoh. Takkan hujan kan? Dia kata, cepat-cepat kemas-kemas sikit ni. Lepas ni akan ada banjir besar yang akan meranapkan sampai bumbung. Tuan-tuan berkata, orang ni bawa kambing je. Apa dia tahu tentang hujan ni? Sedangkan dah tengok dah daripada Jabatan Meteorologi kata, esok cerah. Sampai 5 hari cerah, tak hujan-hujan. Jadi bila dah kecoh yang ni, Perdana Menteri datang. Kata siapa yang berhuru-hara ni? Perdana Menteri bawa pakar. Yang bahagian cek-cek cuaca dekat kertis tu. Mari sini, bawa komputer, bawa mesin tu, bawa mesin ni, bawa yang pakar yang ni, bawa profesor yang ni, bawa laka ni untuk cek. Esok mana hujan? Hari ni pun tak hujan, esok tak hujan, lusa pun tak hujan. Hujan nanti bulan 12 nanti baru hujan. Lambat lagi hujan ni. Rasa-rasanya kalau tuan-tuan berada dekat tempat tu, tuan-tuan nak cari siapa? Yang bawa teknologi, bawa komputer, buka, dia cek. Awan jauh sana. Angin dia bawa sana, bukan bawa sini. Angin tu dia tolak bawa sana, bukan dia tolak mari sini, monsun. Monsun tak ada lagi. Cek. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak cari mana? Yang bawa kambing ke? Yang kata esok banjir tu? Ataupun nak cari yang bawa komputer, bawa laptop, bawa mesin semua sekali, cek satellite semua tu. Rasanya kita cari yang mana? Rasanya cari yang mana?
Payah kan? Sebab tu kalau kita hidup zaman Nabi Allah Musa AS, kita dekat belah mana? Belah Fir'aun ke belah Musa? Sebab orang yang bawa kambing, pengembala kambing, bawa tongkat, pakai serban macam tu pakai apa, dia rakyat biasa je. Tiba-tiba nak lawan seorang raja. Sebab itulah tujuan kita beribadah bukan semata-mata kita tunduk bangun, tahan daripada lapar dan juga dahaga, bukan semata-mata tu, tapi tujuan kita untuk jinuk. Ba'irun mu'abbadun. Kita unta yang jinuk. Dia ikut saja apa yang tuan dia kata, sejauh mana pun kata, malah aku jauh letih kaki. Dah lah situ lalu padang pasir, air pun tak ada. Sebab tu susah. Bila sebut berkaitan dengan iman ni, bukan satu benda yang kita boleh dapatkan dengan semata-mata kita belajar semata-mata, melainkan dengan cara kita beribadah. Tu tujuan ibadah, untuk kita melahirkan rasa kita takut dengan Allah, rasa kita mengharapkan daripada Allah, rasa cinta kepada Allah. Sebab itu antara rukun dalam ibadah. Antara rukun dalam ibadah tiga rukun dalam ibadah. Yang pertama, hubba, cinta. Bila kita nak solat ni, pastikan dalam dada kita ni rasa cintakan kepada Allah. Yang kedua, rasa takut. Sebab apa solat ni? Sebab aku takut kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa pengharapan, mengharapkan sesuatu daripada Allah. Kita mesti ada harapan. Saya tak nak dah, Ustaz. Saya tak ada harapan apa-apa dah. Saya rumah dah ada, kereta dah ada, isteri dah ada, anak dah ada, sihat walafiat. Apa lagi yang saya harapkan? Hidup saya senang dah. Duit masuk tanpa saya bekerja, masuk 8,000. Saya tak ada letih. Apa yang saya harapkan? Jangan ada seorang kawan saya, dia ada jumpa dengan saya lah. Dia kata, dulu Ustaz, saya ni dulu masa saya duduk jauh dengan suami perempuan lah, daripada masa dia kerja jauh dengan suami, dia kata dia sentiasa berdoa kepada Allah. Dia doa. Tapi sekarang ni dia kerja dekat dengan suami, menyebabkan dia kurang berdoa. Sebab apa? Dapat dah. Cakap itu satu pengharapan untuk jangka masa pendek. Takkan tak ada pengharapan untuk jangka masa panjang, syurga Allah. Matilah husnul khatimah. Pasti kita ada harapan yang tu. Jadi selagi mana kita ada harapan yang tu, selagi itulah ibadat kita akan lebih berkualiti. Tapi kalau kita semata-mata sebab apa ibadat ni? Aku harap kaya lah. Lepas kaya, apa lagi pengharapan kita? Aku harap aku dapat naik pangkat. Lepas naik pangkat, apakah status ibadat kita lepas ni? Adakah kita masih lagi mengharap macam dulu ataupun tak? Sebab tu kita ada satu matlamat yang paling besar sekali, iaitu kita selamat daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga Allah. Sebab tu kita kena sentiasa solat dalam keadaan kita cintakan kepada Allah, kita takut kepada Allah, dan dalam masa yang sama kita mengharap sesuatu daripada Allah. Yang paling baik sekali kita minta adalah syurga Allah, redha Allah, belas kasihan daripada Allah dekat akhirat kelak, yang mana tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kita ada. Kalau orang lain, aku minta untuk kaya, lepas kaya tak minta. Aku minta untuk naik pangkat, lepas naik pangkat tak minta. Jadi kita ada matlamat kita yang paling besar sekali, iaitu selamat daripada api neraka Allah. Tu sedikit pendahuluan. Suara saya macam ni sikit ni. Dah dekat dengan 5 hari dah. Suara saya macam Salim Iklim. Suara serak-serak. Jadi baru ni batuk, sakit tekak, dan sekarang dah sakit tekak tu dah okey dah. Cuma suara lagi, masih lagi suara macam ni lagi. Dan insya-Allah kita cuba sehabis baik. Jadi kita masuk pada kisah Nabi Allah Yusuf AS. Sebagaimana yang lepas kita ambil dalam beberapa ayat untuk kita ulang kaji sikit. Falamma raja'u, bila mana Nabi Allah Yusuf AS kata kepada abang-abang dia, kalau kau nak lagi lepas ni, pastikan kau bawa adik kau tu. Kau bawa bersama-sama dengan kau ni adik kau sekali. Iaitu dia apa? Fa illam ta'tuni bihi fala kaina lakum indi wala taqrabun. Kalau kau tak bawa adik kau lepas ni, kau jangan mari datang dekat dengan aku. Wala taqrabun, jangan datang dekat dengan aku. Aku tak akan bagi apa-apa dah, sebab kau nipu selama ni. Jadi bila mana dia balik kepada berjumpa dengan ayah dia, wahai ayah, kita semua ni akan dihalang lagi untuk mendapatkan bekalan makanan ya, kalau tak bawa adik. Sebab dekat situ tu dia jual ikut pada pala. Berapa pala? Kalau ada 10 pala, kami boleh beli untuk 10 pala je.
Ni kami dapat 12 untuk 12 pada sekali dengan pala ayah sekali. Kami 10 orang, tapi dapat untuk 12 orang. Sebab adik seorang, ayah seorang. Jadi yang ayah tak apa, ayah tu dah. Adik tu kena pergi. Jadi fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Qala hal amanukum, kau ni boleh ke aku percaya kau lagi? Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Seperti mana aku percayakan abang dia dulu, iaitu Yusuf alaihissalam sebelum ni. Fallahu khairun hafiza. Allah lah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Walamma fatahu mata'ahum, bila mana dia buka bekas makanan tu dekat depan ayah dia, dia buka bekas makanan, bidha'atahum ruddat ilaihim, dia nampak ada duit yang dia bayar 500 tu, dia bayar pulangkan balik. Dia kata, baik sungguh orang ni bagi dia bagi free percuma macam tu je. Ni yang kita rasa kita nak pergi lagi beri dekat tempat dia. Ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi, apa lagi kita nak ayah? Dia minta bawa adik je. Jadi boleh. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan minallah. Aku tak akan bagi kau bawa Bunyamin bersama-sama dengan kamu hatta sehinggalah tu'tun, kamu datangkan kepada aku mawsiqan minallah, sumpah janji kau kepada Allah, yang mana la ta'tunnani. La tu lam taukid. Lam dengan nun dekat belakang, nun syaddah dekat belakang. La ta'tunna. La ta'tunna. Dia satu nun syaddah dan juga lam tu menunjukkan lam taukid untuk menguatkan lagi. Contoh macam dalam surah Yasin biasa saya sebut, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumanna wa la yamassanna. Macam tu juga la ta'tunnani bih. Kamu kena bersumpah janji kepada Allah bahawa kau pasti akan bawa balik Bunyamin bersama-sama dengan kau, illa bukannya satu arahannya mutlak mesti bawa balik dah, tapi ada juga illa ayyuhata bikum, kecuali kalau kau dikepung oleh orang. Sebab dekat padang pasir ni, kita kalau kita pergi dekat laut ada lanun. Lanun kalau pergi laut dia ada lanun, tapi kalau dekat padang pasir ni dia ada lanun juga. Lanun ni dipanggil sebagai qati'ut tariq, pemotong jalan. Dia sekat jalan, dia akan rampas harta-harta. Ni lanun yang dekat padang pasir. Ada apa kisah yang berkenaan dengan seorang lanun padang pasir, tapi dia walaupun dia lanun padang pasir, tapi dia sentiasa menjaga solat berjemaah. Macam mana tu? Dia curi, dia sekat orang, dia ambil barang, dia ambil barang. Tapi kelebihan dia tak pernah tinggal solat jemaah. Dia akan jadi imam. Dia ketua lanun dekat apa padang pasir. Tapi dalam masa yang sama dia jadi imam untuk solat berjemaah. Cuma dia, kalau ada orang amanahkan pada sesuatu untuk pegang barang, contohnya, dia orang yang paling boleh dipercayai. Hebat tak orang ni. Orang yang paling boleh dipercayai dia lah. Contoh, kalau kita ada barang kan, kita nak ada orang tu dia nak simpan barang pada lanun ni. Boleh tak engkau pegang barang aku sekejap, aku nak pergi lain. Dari sudah amanah, dia orang amanah. Dia sudah amanah, memang dia sangat-sangat beramanah. Tapi dia cuma lanun je. Macam mana tu Tapi alhamdulillah, itulah solat. Solat ni, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bila mana kita sentiasa beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama kita akan jadi jinuk. Akhir sekali dia berhenti landun tu, dan dia antara orang yang apa Allah kurniakan banyak karamah-karamah. Tu orang yang hebat asalnya landun. Inilah pasal landun ni je. Illa ayyuhata bikum, kecuali kalau kau dikepung oleh orang. Falamma atauhu mawsiqahum, maka tatkala mereka pun bersumpah janji, pasti kami akan bawa balik Bunyamin bersama-sama dengan kami wahai ayah. Qala Allahu ala ma naqulu wakil, maka Allah lah saksi terhadap apa yang kita semua ucapkan. Apa sahaja yang kita cakap, Allah lah saksi kita. Malaikat rakib juga atid. Apa sahaja kita cakap, kita berjanji ke, kita bersumpah ke, semuanya akan dicatat. Jangan sampai kita sumpah dengan satu sumpah yang palsu, syahadatuz zur. Kita masuk dalam dua ayat yang 67 dan 68 tentang wasiat Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Okey, ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Surah Yusuf ayat 67 dan juga ayat yang ke-68. Jadi bila mana dia bagi pesanan kepada anak dia, janji, kau boleh bawa Bunyamin, tapi dengan syarat engkau kena sumpah janji, yang mana engkau kena bawa balik dia kecuali kalau engkau dikepung oleh orang. Jadi ayah dia ni pun bagilah satu perancangan dalam perjalanan dia. Kita sebelum kita nak jalan ni, kita ada perancangan juga. Nak pergi KL ni kita nak ikut mana? Kalau ikut Tol Gombak, jam. Baik kita keluar ikut Lancang. Bila kita keluar Lancang, masuk ikut Raub, lepas tu Bentong ikut jalan dalam. Tak lalu tol lah. Ataupun apa sampai dekat situ naik ke Sungai Koyan ke apa ke, ikut Tapah ke. Ikutlah perancangan-perancangan. Perancangan tu kena ada. Sebab kita boleh merancang, tapi Allah lah sebaik-baik perancang dan perancangan Allah lebih baik. Tapi kita mestilah kena merancang sesuatu. Allah lah yang akan tentukan lepas ni apa yang akan berlaku. Qala ya baniya. Tengok beza. Kalau Nabi Allah Ya'qub panggil anak dia Nabi Allah Yusuf AS, dia panggil ya bunayya, kan? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Dia panggil dengan ya bunayya, tapi dia panggil dengan abang-abang anak dia 10 orang, dia panggil ya baniya. Kan beza tu. Sebab ya bunayya ni merujuk kepada betapa sayangnya seorang ayah ni Nabi Allah Ya'qub AS terhadap Nabi Allah Yusuf AS. Seperti Nabi SAW panggil kepada sahabat dia ya ukhayya. Kalau dalam bahasa lain ya akhi, wahai saudaraku. Ya kat belakang tu menunjuk aku, wahai saudaraku. Tapi ya ukhayya, dia panggil ya ukhay, merujuk bahawa Nabi sangat-sangat rapat dengan sahabat-sahabat dia. Jadi macam tu jugalah. Dia panggil ya baniya, wahai anakku. Berbeza dengan ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi. Macam tu juga Nabi Allah Yusuf AS panggil ya abati. Anak-anak ni ya abana. Kan beza tu, ya abati, ya abana. Ada tambah ta dekat belakang tu. Merujuk kepada betapa rapatnya hubungan Nabi Allah Yusuf AS dengan ayah dia. Sebab tu kalau kita tengok Ustaz Dom ya, dia anak dia panggil dia abati. Pernah dengar kan? Anak dia panggil dia abati. Kita jangan panggil sampai nabati. Nabati tu yang makanan tu, dia abati. Anak dia panggil dia ayah dia. Kalau kita ayah, abah, papa, anak dia panggil dia abati. Sebab dia ambil daripada kisah ni lah antaranya. Dan juga perbualan antara Nabi Allah Ismail AS dengan ayah dia Nabi Allah Ibrahim AS. Sama juga, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang kusayangi, buatlah apa yang diperintahkan. Jadi macam tu jugalah Nabi Allah Yusuf AS panggil pada ayah dia ya abati. Jadi Nabi Allah Ya'qub panggil pada anak 10 orang ni ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu, janganlah kamu semua ni masuk dalam negeri Mesir tu min babin wahidin, daripada pintu satu. Dia ada sepadan-sepadan kan? Jangan masuk ikut satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, tapi masuklah daripada pintu-pintu yang berbeza-beza tu. Ikut pintu gerbang yang berbeza-beza. Jangan masuk satu ni. Sebab apa? Yang pertama, dia akan menarik perhatian lah. Kalau tuan-tuan nanti tiba-tiba nampak ada 20 Velfire lalu, mesti dah apa ni? Tapi kalau satu je lalu, orang tu. Kan? Tiba-tiba depan ni tuan-tuan nampak kan, ada 20 hingga 30 buah Velfire masuk. Ikut satu pintu. Satu depan ni masuk belaka. Kita ada apa tu? Kat sana tu. Siapa tu? Siapa dia? Kita akan tanya-tanya.
Sebab lebih kepada untuk tidak menarik perhatian. Berbanding kalau masuk satu masuk, biasa tu. Orang sini mungkin ada pakai kereta baru ke. Dua masuk, kita akan beranggapan macam tu lah. Tapi bila 20 kereta masuk, berderet masuk macam tu, dia akan menimbulkan tanya-tanya dan dia akan menarik perhatian orang lain. Jadi sebab apa? Sebab anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam ni dia mempunyai wajah yang cantik. Wajah cantik ni, Bani Israel ni dia punya wajah dia cantik belaka. Takkanlah Nabi Allah Yusuf seorang saja yang muka handsome tu. Mesti anak-anak dapat juga. Sebab anak Nabi, bukan anak orang lain. Nabi ni orang yang paling cantik pada zaman tu. Kalau isteri Nabi, orang yang paling cantik sekali pada zaman tu. Tak ada istilah, isteri Nabi comel ke tak? Comel belaka. Comel belaka sebab dia orang yang terbaik pada zaman tu. Dari sudut rupa, dari sudut akhlaknya sekali. Macam tu jugalah dengan anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Memang rupanya cantik. Cantik-cantik belaka, cuma tak standing dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi muka sama berlaku. Muka daripada Bani Israel berlaku kan lain. Yang daripada Mesir ni dia kaum Kibtiyah. Kibti ni wajah lain, pendek-pendek sikit. Kalau Bani Israel tinggi sikit. Kalau sikit, lepas tu Nabi Allah Musa alaihissalam ni badan besar, hebat dia. Tampar mati orang. Badan besar. Dia tampar sekali orang tu mati tu. Nak kata hebatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Daripada keturunan ni lah Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Dia orang yang besar, badan gagah dan juga orang yang handsome, cantik pada rupa dia. Jadi kalau 10 orang masuk macam cantik lah ke, tertanya-tanyalah kita je. Jadi sebab itulah ayah dia bagi pesanan kepada anak-anak dia, la tadkhulu min babin wahid. Jangan masuk ikut satu pintu serentak gitu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk ikut pintu yang beza-beza. Kau masuk di sini, masuk sini, nanti jumpa dekat tempat yang itu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wama ughni ankum minallahi min syai'. Namun demikian aku tak dapat mempertahankan kamu sedikit pun daripada takdir-takdir Allah. Aku tak ada kuasa untuk halang takdir Allah, untuk apa-apa yang berlaku pada kamu. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kita cuma merancang saja. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan rancang tanya isteri. Yang kita nak ikut jalan mana ni? Nak ikut jalan sini ke takut jam ni? Kita dah nak apa musim cuti ni. Musim cuti raya Cina ke apa kan? Kan jam kan? Kita nak ikut jalan mana? Isteri pun bagi cadangan. Kita ikut jalan sini bang. Jam. Jadi jangan ikut. Saya biasa kalau ikut cakap isteri saya main jam. Jadi saya akan sentiasa tanya dia, yang apa kita nak lalu jalan mana ni? Abang tak tahulah jalan mana yang jam tak jam. Abang lalu sini bang. Saya akan lalu lain. Sebab biasanya sebab tu saya cakap ni ikut cakap awak ni. Sebab biasanya kalau ikut cakap dia memang jam jalan sekak gitu cakap Allahu akbar. Sejak daripada tu saya akan tanya dia untuk tanya lalu nak lalu mana. Dia bila cakap yang tu saya tak nak lalu lain. Sebab bila saya ikut saya biasa tak jam. Saya kena lawan dia tak jam. Kalau ikut dia memang jam lah. Jadi macam tu lah perancangan. Kita ada perancangan. Saya rancang macam tu lah perjalanan saya. Nak ikut jalan mana ni? Macam saya kadang-kadang saya nak pergi dekat Cameron Highland. Nak ikut jalan mana? Kalau ikut jalan lodging masuk ikut Kia Farm tu jam. Kalau ikut Sungai Koyan tak jam. Tapi jauh lah sikit. Mesti kata lalu Sungai Koyan bang. Biar jauh sikit pun. Tak apalah nak lodging. Memang tu tak jam. Sebab lawan dia. Bapak bila saya pergi lalu ikut Kia Farm tu, tak jam sikit abu. Biasa kan jam situ. Kalau pergi Cameron Highland masa-masa cuti Raya Cina kan biasa jam. Tapi tak jam saya pergi masa tu. Raya Cina baru-baru ni saya pergi, tak jam sikit abu. Saya cakap, hebat betul lah. Kita jangan ikut cakap dia. Lawangan dia insya-Allah lebih baik lagi jalan. Jadi kita ada rancangan. Macam tu jugalah dengan kata Nabi Allah Yaqub alaihissalam, "Wa ma ughni ankum minallahi min syai'." Aku tak dapat mempertahankan kamu pun daripada takdir Allah. Inil hukmu illa lillah. Tapi keputusan tu daripada Allah. Alaihi tawakkaltu. Kepadanya lah kita semua bertawakal, aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Semua orang yang bertawakal akan sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-68. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum.
Dan walamma tatkala dakhalu, mereka semua masuk, min haitsu amarahum abuhum, seperti mana yang diarahkan, diperintahkan oleh ayah dia, yang diwasiatkan oleh ayah dia. Maka na yughni anhum min Allah min syai', dan tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah, min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, hanya sesuatu keinginan pada diri Yaqub yang telah ditetapkannya. Bukanlah apa yang Nabi Yaqub kata tu merupakan wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi Yaqub bagi pesanan, jangan masuk ikut pintu satu, masuk ikut pintu banyak-banyak. Bagilah ada sebelah orang ni, 3 orang lalu sini, 3 orang lalu sini, 3 orang lalu sini, 2 orang lalu sini. Dia bagilah ikut pada 4 pintu ke 3 pintu ke, masuk ikut pintu yang berbeza-beza. Jangan sebelah orang berlaku lalu sini. Jadi apa dekat dalam ayat ni kata, apa yang wa ma kana yughni anhum min Allah min syai', bukan apa yang Nabi Yaqub kata ni merupakan wahyu daripada Allah, illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, hanyalah satu keinginan daripada Nabi Allah Yaqub alaihissalam supaya anak-anak dia boleh kembali dengan selamat. Satu fitrah bagi seorang ayah supaya dia pergi dengan baik dan pulang pun dalam keadaan yang baik. Itu sahaja niat dia. Bukannya niat, oh ni wahyu Allah ni, ikut sini. Tak. Dia lebih kepada naluri seorang ayah. Wa innahu ladzu ilmin, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan. Lima 'allamnahu, kerana kami telah mengajarkan kepadanya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi setiap daripada nabi-nabi Allah ni, bila mana dia, kalau kita dengar daripada ulama ke ataupun mana-mana orang yang kita nampak dia memang soleh, kita nampak. Kalau dikata apa-apa, seperti mana dalam sebuah hadis Nabi ada menyebut, wattaqu firasatal mu'min innahu yanzuru binurillah. Bertakwalah kamu dengan firasat orang-orang yang orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah ni, sebab dia cakap tu menurut kepada nur Allah. Ayat yang ke-69. Saya bacakan 69 juga ayat yang ke-70. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Falamma jahhazahu bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzdinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Walamma dakhalu, dan tatkala mereka masuk ke tempat Nabi Allah Yusuf alaihi salam, maka Yusuf ni dia layan tetamu dengan baik. Seperti mana dia kata khairul munzilin, bukankah aku ni sebaik-baik pelayan tetamu? Aku layan tetamu aku dengan baik. Dia pun sediakan bilik. Dia bilik macam kita lah, kalau bilik, satu bilik tu ada 2 katil kan, bilik tumpangan kan, standard kan. Nak besar-besar mana boleh. Dia satu bilik itu 2 katil saja. Jadi adik-adik Nabi Yusuf ni marinya sebelah orang lah, 10 tu yang adik-adik yang anak yang adik-adik ibu sebapa. Seorang lagi tu Bunyamin, sebelah orang. Jadi Yusuf AS ni berpandukan wahyu daripada Allah, dia punya perancangan dia tu supaya dia masuk bilik. Dia masuk bilik-bilik yang berbeza-beza. Baiklah duduk homestay ni. Seorang 2 bilik, nombor 1 mesti dengan nombor 2, rapat kan nombor 1 dengan nombor 2. Mesti macam kita lah. Kalau kita dulu kan, kalau kita nak tidur katil, kita pilih. Kita bukan tidur dengan adik-adik kita semua sekali. Kita pilih. Biasanya nombor 1 rapat dengan nombor 2. Nombor 3 dengan nombor 4. Tu satu bilik dah, 1, 2. 3, 4 satu bilik. 5, 6 satu bilik. 5, 6 satu bilik. 7, 8 satu bilik. 9, 10 satu bilik. Jadi Bunyamin seorang. Bunyamin ni mana ada yang adik-adik suka dia. Samalah. Cemburu. Sebab apa? Sebab abang-abang dia cemburu dengan 2 orang beradik ni. Iaitu Bunyamin dengan Yusuf alaihissalam. Jadi walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempat. Jadi Bunyamin dia duduk seorang. Yang dua ni maknanya Yusuf bagi 6 bilik. Homestay itu 6 bilik. Jadi dua bilik tu Bunyamin duduk seorang.
Maka Yusuf pun datang. Ilaihi akhah. Dia datang bertemu dengan Bunyamin. Tengok perancangan. Ni perancangan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia jumpa dengan Bunyamin. Qala inni ana akhuk. Wahai Bunyamin, ni aku ni. Saudara engkau, abang kau ni, Yusuf. Oh, terkejut dia. Fala tabtais. Maka dia pun ceritakan daripada awal dia dibawa keluar oleh abang-abang dia, dimasukkan dalam perigi, dijual pula. Lepas tu dekat Mesir dilelong pula. Bila lepas dilelong dibeli pula. Lepas dibeli pula kena fitnah, masuk penjara, macam-macam lagi. Dia cerita satu persatu semua kisah-kisah dia ni. Maka apa dia kata kepada adik dia ni? Fala tabtais. Jangan kau rasa sedih. Jangan rasa sedih. Relax lah. Aku okey ni. Chill lah. Jangan bersedih. Fala tabtais bima kanu ya'malun. Jangan bersedih dengan apa yang telah mereka buat pada aku. Marah jugalah yang si adik ni bila dengar cerita daripada Yusuf, apa yang abang-abang dia buat pada dia, dibuang. Dengar tu Allahu Akbar. Setara kita dengar kisah Nabi Allah Yusuf pun, kita rasa Allah kejamnya, jahatnya, kesiannya, kita rasa. Apatah lagi adik-beradik dia sendiri yang dengar cerita tu dan bayangkan terpisah dengan ibu bapa tu selama berpuluh-puluh tahun. Dalam masa tu juga Allah uji dengan macam-macam jenis ujian. Maka esoknya dia rancang, aku akan jalankan satu perancangan supaya nanti kau duduk dengan aku. Jangan balik. Falamma jahazahum bijahazihim. Maka tatkala Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni dia menyediakan jahazahum bijahazihim, menyediakan bekalan makanan, barang-barang untuk yang diorang beli, untuk 12 pala ni. Tengah sediakan ni, dia ambil ja'ala siqayah. Dia ambil lah apa macam gelas lah. Gelas raja. Kalau gelas kita ambil hilang tak apa. Gelas raja tak boleh. Sebab barang dia semua barang yang di tempat khas. Kalau tuan-tuan pergi ke istana, contoh kalau ada peluang pergi ke istana Terengganu ke, cuba tengok pinggan dia mana sama pinggan kita. Tuan-tuan belilah pinggan mahal macam mana sekalipun, dia ada yang dibuat khas untuk raja. Jadi ada barang raja tu yang diletakkan ja'ala siqayah. Diletakkan bekas minuman raja ni ja'ala siqayah fi rahli akhi. Diletak dekat dalam bekas makanan beg adik dia, letak dalam beg adik dia. Dia letak dalam beg yang bahagian adik dia, makanan adik dia. Yang abang-abang letak, yang abang-abang tu dia bagi makanan saja. Yang adik dia ni diletak bekas minuman raja. Summa azana. Jadi orang yang dia nak buat air untuk raja ni nampak Allahu Akbar. Mana cawan raja ni aku nak bagi air macam mana ni? Habislah raja marah aku. Siapa curi ni? Kalau kita curi, mikir-mikir orang curi ni, mesti orang luar curi. Orang luar curi yang duduk kat situ. Siapa dia? Adik-adik Nabi Allah Yusuf AS ni lah. Yang Yusuf lain elok ni. Summa adzana muadzinun. Maka yang orang yang nak buat air raja ni, dia tengok gelas tak ada. Raja dia kalau hari Isnin pakai gelas ni. Hari Selasa pakai gelas ni. Soal tukar ni. Contoh. Dia panggil, sini. Summa adzana muadzinun ayyatuhal air. Bila sebut ayyatuha ni dia merujuk pada benda yang jauh. Jauh dah lah. Dah jalan. Jauhan panggil ayyatuhal air. Wahai pedagang. Innakum lasarikun. Kau curi ni. Kau ni datang sini kau curi Kau buat tai kat sini. Gitulah. Kau curi barang raja ni. Jadi kita masuk ayat yang ke-71. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Saya baca kedua ayat dulu. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi hamlu ba'irin wa ana bihi za'in. Dua ayat. Qalu wa aqbalu. Maka abang-abang Nabi Allah Yusuf alaihissalam bila dipanggil benda curi, dia bukan curi. Maka dia tanya, qalu wa aqbalu. Mereka pun berkata sambil berpaling. Wa aqbalu, paling belakang. Sebab dah jalan jauh dah. Wa aqbalu, dia paling belakang. Alaihim, untuk apa? Wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Benda apa yang hilang? Sebab apa? Ni ayat orang yang tak curi. Kalau orang curi, innakum lasarikun. Dia akan tanya, apa dia yang kena curi? Tu ayat curi tu. Tapi ini bukan ayat untuk orang curi. Apa benda yang hilang tu sampai kau tuduh aku curi?
Benda apa yang hilang? Sampaikan kau tuduh aku curi. Jadi maknanya abang-abang dia tidak mencuri. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Benda apa yang hilang? Yang sampai kau tuduh aku curi ni. Qalu nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan barang suwa'al malik, bekas minuman raja ni. Waliman jaa bihi hamlu ba'irin wa ana bihi za'in. Barang siapa yang boleh bawa balik, bagi semula benda tu, jumpa benda tu, waliman jaa bihi, boleh datangkan balik benda tu dekat aku, hamlu ba'ir, aku akan bagi muatan. Hamlu macam bebanan lah, bebanan. Hamlu ba'ir, bebanan ataupun apa muatan dia punya bekalan makanan ni seberat unta. Ba'ir, ba'irun mu'abbadun, ba'ir. Aku akan bagi kepada kamu bekalan makanan yang seberat boleh unta bawa. Unta ni dia hebat kan? Kalau setakat tong biru tong biru yang biasa orang tak air, tong biru besar tu, yang tak air tu, masa zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu kata silap, ataupun Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Ni antara perancangan orang yang paling pakar dalam selok-belok padang pasir. Tapi dia mati dekat tengah-tengah perjalanan. Tapi dia hebat dan unta tu dia letakkan dekat tepi dia tu 2 tong air besar tu yang warna biru tu. Dia buat tong air besar untuk perjalanan daripada Mekah ke Rom untuk perang dekat sana. Zaman Umar ibn Al-Khattab, untuk masa tu bersama-sama dengan Khalid bin Walid. Dalam perjalanan tu, sini ada musuh. Jalan yang paling selamat jalan ni je. Tapi jalan ni jauh. Dan aku mana-mana ikut jalan ni, sesat habis. Sebab masuk dekat padang pasir ni macam tuan-tuan pergi dekat tengah-tengah laut. Apa tu orang takut pergi padang pasir, sekarang tak apalah. Dulu orang nak pergi dekat padang pasir takut. Ada seorang pencuri yang paling handal sekali. Dia merompak, dia perompak. Biasa perompak bank ni dia berkumpulan. Dia merompak unta seorang. Merompak dekat dengan 20 ekor unta. Dia merompak seorang. Tapi macam mana cara dia larikan diri? Dia pergi masuk dekat tengah padang pasir. Askar ni bila masuk padang pasir, jalan pergi. Takut aku. Sebab apa? Masuk tu belum tentu boleh keluar. Tapi orang ni hebat, dia tahu selok-belok padang pasir. Dia perancangan dia sampailah macam mana dia buat unta tu. Dia begitu orang yang sangat-sangat kenal dengan padang pasir. Jadi hamlu ba'ir, berat unta ni dia boleh bawa bebanan yang banyak. Jadi aku akan bagi bekalan makanan yang seberat bebanan unta. Hamlu ba'irin wa ana bihi za'in, dan aku jamin aku akan bagi. Benda yang mudahlah bagi orang ni untuk bagi bekalan makanan yang banyak, sebab dia ada banyak simpanan makanan. Ayat yang ke-73 dan juga 74. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Qalu tallah, demi Allah. Kata abang-abang Nabi Allah Yusuf AS, dia kata demi Allah, tallah. Wallahi wabillahi wa tallahi. Dia ada 3 huruf sumpah. Yang pertama huruf waw, wallahi. Yang kedua huruf ba, wabillahi. Dan yang ketiga huruf ta, wa tallahi. Dan bersumpah demi Allah. Tallah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Demi sesungguhnya aku ni bukan datang sini ni ma ji'na linufsida fil ard untuk huru-hara dekat negara orang. Aku datang nak ambil makanan je. Bukan datang untuk nak mendatangkan kemusnahan dekat tempat orang lain. Bukan aku datang ni untuk nak curi dekat rumah orang, tak. Aku datang untuk beli bekalan makanan. Wa ma kunna sarikin, dan aku bukan orang yang mencuri barang kamu. Maka satu soalan, sebelum nak buat spot check ni, ni Nabi Allah Yusuf AS. Sebelum dia nak buat spot check, dia tanya dulu. Sebab dia Yusuf AS tahu dah barang tu ada dekat beg mana. Jadi dia pun tanya kepada abang-abang dia ni. Yusuf tanya pada abang. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Mereka ni orang-orang istana kata, fama jazaoh. Apa balasan dia kalau kau menipu? In kuntum kadhibin, kalau kau menipu. Yang mana kau kata kau bukan pencuri tapi sebenarnya kau pencuri. Apa balasan dia? Maka dia pun ikutlah syariat Nabi Allah Yaqub AS. Sebab Palestin syariat lain, Mesir undang-undang lain.
Ikut pada syariat Nabi Allah Yaqub AS, bagi orang yang mencuri, kalau dia disabitkan kesalahan atas kecurian dia kena pulangkan barang dan dia akan dijadikan hamba selama setahun. Hamba selama setahun. Jadi abang-abang ni katalah, kalau kami ni pencuri, kalau kau jumpa bekas minuman raja tu kat dalam beg kita orang ni, siapa yang ada barang tu, dia akan jadi hamba kau selama setahun. Nabi, ada abang-abang Yusuf ni mana tahu undang-undang Mesir macam mana? Undang-undang Mesir, kalau kita curi, apa undang-undang dekat negara kita? Kalau kita membunuh dekat negara Australia, dia akan ikut undang-undang negara Australia lah. Kan? Kalau membunuh dekat Thailand, ikut undang-undang Thailand. Ikut dekat mana kesalahan tu dibuat. Kalau kesalahan tu dibuat dekat Palestin, ikut syariat Nabi Allah Yaqub AS. Kalau kesalahan ni berlaku dekat Mesir, sepatutnya kena ikut syariat Mesir. Kena ikut undang-undang Mesir. Undang-undang Mesir, masa ni, bagi sesiapa yang mencuri, dia kena pulangkan barang yang dicuri, kemudian dibayar pampasan. Contohnya, harga cawan ni, harga dia 100. Dia kena bayar 200. Dia kena bayar double. Itu undang-undang dekat Mesir. Pada zaman ni, undang-undang negara tu, bagi orang yang mencuri, contoh curi kereta harga 100,000. Dia kena pulangkan kereta, dia kena bayar double. 200,000 kena bayar. Pulang kereta kena bayar double. Ikut syariat Nabi Allah Yaqub AS, dia kena pulangkan barang dan dia kena jadi hamba selama tahun. Tengok Nabi Allah Yusuf AS, dia tanya dulu. Bukan cek dulu. Kalau cek dulu, confirm lah dia akan ikut pada undang-undang negara dia. Sebab dia nak tarik, dia nak sekat Bunyamin supaya jangan pergi. Duduk situ. Tengok perancangan ni. Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Maka dia kata, apa yang abang-abang Yusuf kata, jazauhu man wujida, balasan dia ni kepada orang yang terdapat fi rahlihi, pada beg dia tu, fahuwa jazauh, dialah yang akan dikenakan hukuman, iaitu kena jadi hamba selama setahun dekat tuan dia yang curi barang tu. Barang orang tu yang dicuri, jadi hamba dia selama setahun. Kadzalika najziz zalimin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Dan kita tutup dengan ayat yang ke-76. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Maka fabada'a, maka bila dia kata, oh itu balasan dia. Yusuf dia, abang-abang mana tahu undang-undang Mesir macam mana, dia tahu, oh dia lah dekat Kanaan tu, oh dia lah. Inilah antara kesilapan dia lah. Yang ayah dia nanti marah sangat-sangat, cakap, apa kau pergi ikut undang-undang tu, apa kau ikut syariat kitanya? Kita ni, hukuman kita memang macam tu, hukuman dia lain. Nanti ayah dia marah nantilah. Fabada'a, maka beraturlah abang-abang Nabi Allah Yusuf sekalian, beratur ikut pada turn lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fabada'a, maka mulailah mereka ni, Yusuf AS dan juga dia punya anak-anak buah dia ni, bi'awiyatihim, dia cek bekas, dia periksa mereka semua ni, dia periksa seseorang. Qabla wi'a'i akhi, sebelum dia cek adik dia. Kalau terus cek pada adik dia, gelojoh, contohlah gelojoh, cek adik dia, apa dia cek kat adik dia dulu? Cek kita orang dulu lah. Kita orang besar sekali. Kalau cek terus kat adik dia, jumpa terus, mesti orang akan syak. Mesti abang-abang dia akan syak. Mana dia tahu ada kat beg adik aku ni? Mesti dia orang letak. Jadi dia cek lah mak ni dulu. Macam kita lah, contohnya lah, barang kita hilang, cari tak jumpa. Cari situ tak jumpa, cari sini tak jumpa. Tiba-tiba orang tu jumpa dekat tempat yang kita dah cari. Kita akan syak dia. Ni barang ni. Apa kita cari sejam kat situ dah. Tiba-tiba dia jumpa. Kita akan syak lah. Jadi sebab itulah Nabi Allah Yusuf AS, dia mulakan pencarian tu bi'awiyah, untuk dia spot check. Bermula dengan
qabla wi'a'i akhi. Sebelum dia cek adik dia ni, dia cek abang-abang dulu. Dia buka beg, dia selongkar barang, oh tak ada. Nombor 2, selongkar barang, tak ada. Nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, 7 sampai nombor 10, tak ada. Lah ni, cek adik dia, oh ada. Summa stakhrajaha. Kemudian apa qabla wi'a'i akhi, sebelum adik dia. Kemudian dia pun apa buka beg adik dia, summa stakhrajaha. Kemudian dia orang keluarkan bekas minuman raja tadi, itu siqayah, min wi'a'i akhi. Dalam beg adik dia ni. Jumpa. Ni apa dia ni? Kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah Yusuf alaihissalam mengatur rencana. Sebab dia nak jumpa dengan ayah dia ni. Dia nak jumpa dengan ayah dia. Dia nak pergi tak boleh. Allah larang. Yusuf nak pergi sedangkan boleh pergi. Kenderaan dia menteri. Kalau menteri kita pun dapat kereta, ketua jabatan pun ada kereta dia sendiri, takkan Yusuf kereta tak ada. Boleh pergi bila masa. Tapi sebab apa? Sebab Allah tak bagi. Ada perancangan Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Demikianlah kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah Yusuf mengaturkan rencana dia, tipu daya dia. Bukan tipu daya, rencana dia lah. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Dia tak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah yang nak. Kalau Yusuf, dia patutnya dia kena hukum dengan undang-undang Mesir. Tapi masa tu jadi undang-undang Nabi Allah Yaqub alaihi salam, syariat yang lain. Sebab apa? Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Din dekat sini bukan agama. Din ni lebih pada undang-undang. Undang-undang malik, raja. Illa an yasha Allah. Kecuali Allah lah yang mengkehendakinya. Perancangan yang Allah wahyukan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Narfa'u darajatin man nasha. Demikianlah kami mengangkat darjat bagi siapa saja yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada lagi yang lebih mengetahui. Kita dah pandai sangat dah. Jumpa lagi, pandai lagi orang ni. Pandai lagi orang ni. Jumpa lagi, ada lagi pandai lagi. Jumpa. Allah juga yang maha bijaksana. Sebab abang-abang Nabi Yusuf ni orang pandai. Bani Israel ni orang pandai Melaka. Dia negara tak ada. Kan? Negara tak ada. Tapi ekonomi kenapa dia boleh pegang? Orang-orang Bani Israel ni, yang kita kata Zionis ni, dia negara tak ada. Tapi dekat mana-mana orang sokong dia Melaka. Betul tak? Negara-negara lain sokong dia Melaka. Sebab apa? Sebab dia pandai. Jadi pandai-pandai dia macam mana sekalipun, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ada yang lebih pandai lagi, iaitu perancangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah setakat itu sajalah perkongsian kita pada malam ni, dan insya-Allah kalau ada rezeki kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang untuk sambung ayat yang ke-77 hinggalah ayat yang seterusnya. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.